Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke sekolah, selamat datang ke sekolah diucapkan kepada pelajar-pelajar sekalian. Walaupun kita hanya berada di dalam PKP, jadi tidak bermakna kamu tidak boleh belajar, betul tak? Jadi sekarang saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, nama saya Ustaz Muhammad Firdaus bin Ahmad Tarmizi, akan mengajar kelas 4 An-Nasa'i subjek fiqh. Okey, untuk subjek fiqh terlebih dahulu ini secara pengenalan sahaja. Okey. Pengenalannya adalah kita akan belajar sebanyak 7 tajuk. Iaitu tajuk yang pertama apa dia? Azan dan iqamah, solat Jumaat, hadas, solat rawatib, zakat dan juga zakat fitrah. Okey. Untuk makluman pelajar-pelajar sekalian, walaupun kamu berada di rumah, tidak bermakna kamu tidak boleh belajar secara online. Faham? Okey, jadi saya akan terangkan satu persatu terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan azan dan iqamah. Okey. Azan dan iqamah dia ada dua pengertian, iaitu yang pertama iaitu daripada segi syarak dan yang kedua dari segi bahasa. Okey. Saya nak pelajar-pelajar ingat kembali apakah maksud azan yang sebenar. Okey, faham? Okey, pengertian azan yang pertama dari segi bahasa ialah i'lam. Macam mana sebutan dia? I'lam, iaitu pemberitahuan. Okey. Secara keseluruhan, apa yang kamu faham tentang maksud pemberitahuan? Okey, yang pertama, pemberitahuan ni bermaksud kita sudah sedia maklum bahawasanya kalau ada masuknya waktu solat, kita akan dengar azan, seruan azan. Macam mana nanti saya akan terangkan pada video yang akan datang. Okey, dari segi syarak pula, iaitu seruan yang dilaungkan untuk memberitahu orang ramai tentang telah masuk waktu solat dengan lafaz-lafaz tertentu. Okey, maksud dia daripada segi syarak ni macam mana? Kenapa bahasa lain, syarak lain? Okey, jadi dia dekat situ, setiap hukum, setiap tajuk mesti ada pengertian terlebih dahulu. Okey, faham? Okey, syarak pula adalah seruan yang dilaungkan untuk memberitahu orang ramai tentang masuk waktu solat. Okey, jadi setiap kali waktu solat, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, maka adalah azan ni. Sekiranya tak ada, maka tak tahu apa nak jadi. Okey, faham? Jadi pelajar-pelajar diminta untuk tahu sebutan-sebutan ataupun cara-cara azan. Okey Hukum dia sunat muakkad. Kenapa bukan wajib? Kenapa bukan harus? Kenapa bukan haram? Jadi dekat sini persoalan demi persoalan yang akan timbul. Kenapa hukumnya sunat muakkad? Okey, sunat muakkad adalah maksudnya sunat yang dituntut. Jadi sekiranya kalau kamu buat sunat muakkad ni adalah hukum dia sunat muakkad. Okey, jadi orang yang melaungkan azan. Okey, orang yang melaungkan azan disebut apa? Muazzin ataupun Bilal. Bukan nama Bilal. Bilal, bukan. Maksud muazzin, orang yang melaungkan azan, orang yang kamu dengar ketika masuknya waktu solat, maka orang itu yang melaungkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu adalah Bilal. Tetapi sekiranya orang yang menjadi imam itu adalah imam, bukan Bilal dah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perkataan Bilal adalah sebenar nama seorang muazzin pada zaman Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Jadi pada zaman Nabi Muhammad, saya nak ceritakan sedikit, ada masa lagi seminit. Okey, saya nak ceritakan sedikit siapakah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah apabila Nabi Muhammad tidur, memimpikan bahawasanya Bilal ini akan menyampaikan seruan azan. Jadi kenapa namanya Bilal? Sebab sempena seorang muazzin. Muazzin ni siapa? Seorang yang tukang azan pada zaman Rasulullah, iaitu bernama Bilal bin Rabah. Jadi rukun azan ada 3. Okey, rukun azan ada 3. Lafaz azan, orang yang melaungkan azan, dan yang ketiga tertib. Tertib ni apa maksud dia? Maksudnya adalah kamu kena mengikut turutan. Tak boleh Allahu akbar, Allahu akbar, lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lepas tu kamu ulang balik asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu kamu sambung balik la ilaha illallah, kamu ulang balik. Tak boleh. Itu dah dikira berdosa. Jadi cukup sekadar hari ini. Saya harap anda semua terhibur, ataupun saya harap anda semua mengambil iktibar dan pengajaran
daripada segi pembelajaran berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.